Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. So hari ini kita dapat bersama insya-Allah untuk bersama-sama berkongsi ilmu, alright, dan juga bersembang-sembang santai secara ilmiah, tak adalah ilmiah sangat, tapi lebih kepada berkongsi pengalaman dan juga tips. Okay, so saya harapkan audience, peminat atau pecinta aktiviti memanah, especially mereka yang meminati rancangan memanah Awesome Archery. So saya harapkan anda ready dan boleh dulu komen di bawah. Okay, I'm ready. Okay, I'm ready hari ini. Okay. Okay, sebab kita nak tunggu sikit audiens kita ramai masuk. Okay, so audiens kita dah ramai, kita akan mulakan insya-Allah sejak lagi. Dan tetamu kita juga hari ini tak sabar-sabar juga nak bersama dengan anda semua. Alright. Okay, so siapa yang dah live boleh komen dulu. Saya ready. Okay, I'm ready. I'm ready. Okay, I'm ready. Yes. Okay, terbaik. Yang dah masuk, alhamdulillah. Tuan Lokman Ali, terima kasih kerana join live. Tuan Imran Abdul Aziz, terima kasih. Syafiq Salim. Tuan Syafiq Salim, terima kasih kerana bersama. Alright, so anda semua awesome. Wow. Alright, right. Okay, setakat ni alhamdulillah kita punya live okay. Cuma saya nak double check sebelum saya jemput tetamu kita bersama. Sound okay Sound okay? Audience okay? Sebab kita first time live setelah beberapa tahun Awesome Archery di Facebook. Okay. Ini adalah first time live di Facebook dan ini juga adalah kira pertama kali dalam sejarah lah. Okay. Alright. Okay, siapa yang dah masuk boleh komen sikit. Sound okay boleh dengar Saya pun boleh dengar saya punya sound. Okey, saya harapkan yang lain okey lah. Okey. Baik, terima kasih Tuan Abdul Aziz. Alright. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kita mulakan dan saya sebelum kita jemput kita punya main speaker, okey, kita punya tetamu, saya ingin perkenalkan diri saya sekali lagi lah ya. Mungkin ada yang baru join, tak kenal ataupun baru nak mengenali aktiviti manah dan terjumpa pula saya di YouTube ataupun di Facebook kan. So nama saya Muhammad Syamil Mat Yusof dan saya lebih mesra dengan panggilan Brother Syamil. So hari ini ya dah hampir lebih daripada 5 tahun lah Awesome Archery berkongsi informasi dan sebenarnya ramai yang tanya Bro Syamil ni dah kira otai dalam mana saya kata. Tak ada lah So dia lebih kepada perkongsian. Saya lebih suka berkongsi maklumat, berkongsi informasi dan juga berkongsi kegembiraan. Mudah-mudahan ia menjadi manfaat di akhirat nanti. Sebab apa? Antara perkara yang memberikan manfaat yang berterusan di akhirat kita adalah ilmu yang kita sampaikan. Okay, so antaranya niat saya dalam live ni adalah untuk
ya, supaya legasi ini, ya, pahala yang berterusan sampai di akhirat nanti. Ya, sebab apa, bila kita buat video, kita buat rakaman kan, so benda ni akan kekal di internet, di alam maya. So kita tak tahu pada masa akan datang mungkin lagi canggih. So orang lihat dan belajar dan dapat manfaat, dia mempraktikkan pula, okay, dan ataupun terinspirasi, mereka beramal, so dapatlah sikit saham untuk saya. Okay, alright, tanpa berlengah masa lagi. Okay, saya pula nak jadi speaker lah ya. InsyaAllah nanti saya akan buat sesi sharing, tapi hari ni live pertama istimewa sikit sebab saya nak terus kepada tetamu yang istimewa dan dah ready nampaknya, insyaAllah. Cuma sebelum saya teruskan, saya nak maklumkanlah ya, kita punya sharing ni adalah sharing bersifat santai. So kita tak adalah demonstrasi ya. So tak adalah target bat, okay, tak adalah arrow nak shoot semua. Okay. Sebab kita dalam perintah masih lagi dalam PKP, alright. Dan juga kita lebih kepada sharing saja ya. Tapi saya rasa sharing ni pun dah cukup bagus sebab tak ramai orang boleh bertemu dalam satu masa kan. Contoh ramai yang ajak saya untuk pergi event, shooting semua, ataupun nak ajak pergi program. Kadang-kadang kita pun ada limitasi. Okay, kita masa yang sangat terhad. So saya rasa ini adalah media yang paling bagus lah, kita buat live dan kita boleh berinteraksi So tuan-tuan yang join live boleh komen ataupun nak tanya soalan So boleh tanya soalan, boleh tinggalkan di bahagian komen di bawah dan boleh tanya soalan, dan nanti saya ataupun tetamu kita akan menjawab, akan sambut soalan anda. Anda boleh tanya apa-apa je, tapi tolong elakkanlah soalan-soalan yang bersifat kontroversi apa-apa saja. Kita tahulah sekarang ni macam-macam sensitivity kan, dan juga dah lama berkurung kat rumah, kadang otak dah serabut cepat pula trigger kan. Alright, so insyaAllah kita tak adalah terlalu ekstrim. Apapun, saya harap konsen ini dapat memberikan manfaat. Okay? Alright, boleh komen sikit. Ready? I'm ready untuk saya jemput tetamu kita pagi ni. Dan siaran kita insyaAllah selama 1 jam sahaja, dia paling lewat jam 11.05. Okay. Paling cepat, tak apa, terpulang kepada kita punya sharing hari ini dan juga interaksi anda semualah. Alright, so boleh komen sikit. Ready, ready. Perkataan ready. So ready, nanti saya jemput kita punya tetamu. Okay, dan dalam masa sama, jangan lupa ya, love, like, jangan lupa. Kita kasih like and share. Oh ya, satu lagi, saya terlupa Alright, siapa yang, hari ni kita ada hadiah. So kita ada hadiah yang istimewa. Siapa yang share kita punya live banyak-banyak, alright, so share live, like dan share live kita ni, saya akan berikan hadiah So kita akan bagi hadiah. Alright, so saya akan bagi hadiah e-book. Okay, e-book free. So e-book ni bernilai RM40, tapi siapa yang share banyak-banyak, alright, share banyak-banyak, sebab nanti saya akan pilih siapalah yang share ramai sangat ni kan. Jadi saya akan bagi free e-book. Alright, so saya akan bagi free e-book. Okay, e-book ini. So saya rasa mungkin yang follow Awesome Archery punya channel dan juga Facebook. So e-book ni memang sangat best dan ramai dah dapat manfaat lah. Alhamdulillah setakat ni dah lebih daripada 1000 e-book dan juga buku yang dah terjual. Okay, so e-book ni saya akan berikan di akhir program nanti. So saya akan pilih siapa yang share banyak lah live ni. Okay, baik. Saya ingin menjemput kita punya tetamu utama kita. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dia.
Han Jebat. Wow, fashion sangat awesome hari ni ya Ustaz. Ya. Okey, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum tuan. Okey, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. So macam mana PKP? Macam Dapat tu lah. sempat praktis? Ya, rasanya sempat juga saya tengok Facebook profile ada berlatih depan rumah tu. Ada Sikit-sikit. dapat jarak 8 meter. Wow. Okay, saya honestly lah memang tak sempat buat apa pun nak memanah. Tarik getah je, tarik getah. Okey. Okay, baik. Ramai yang sebenarnya tuan dah follow, dah tengok video di YouTube memanah gaya Turki yang kita kongsikan di channel Awesome Archery. So alhamdulillah tontonan ataupun visitor dah lebih daripada 1,000 orang, termasuklah di Indonesia, dari Indonesia. Sebab statistik saya tengok daripada Indonesia, daripada US pun ada. Okay, Malaysia majoriti lah. Dan juga negara-negara lain seperti Thailand, Brunei. So nama tuan ataupun video tuan sudah ditonton oleh ramai orang lah, dan insyaAllah benda tu akan kekal dan akan memberikan manfaat. Apapun tanyalah perkongsian tuan di YouTube dapat memberikan manfaat. Dan rasanya memanah gaya Turki ni memang menjadi perhatian sekarang di Malaysia, di Indonesia lah khususnya, sebab saya tengok ramai dah mula buat sharing memanah gaya Turki di Indonesia. Kan? Dan saya rasa mungkin inspirasinya daripada tuan juga. Okay. Dan saya rasa tuan boleh share sikit lah kot perkembangan ataupun pengenalan awal dulu, penglibatan tuan dalam dunia memanah gaya Turki ni, macam mana boleh start, macam mana boleh terfikir untuk praktis ataupun mengamalkan gaya memanah gaya Turki ni sebagai permulaan tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bro Syamil, kepada semua yang bersama-sama live, dan juga kepada rakan-rakan pemanah daripada Malaysia, daripada Indonesia dan juga daripada Brunei. Dan insyaAllah kita akan guna bahasa Melayu lah. Jadi tiga negara yang saya sebut ni faham bahasa yang kita akan gunakan. Kalau US tadi kena bahasa lain pula kan. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih yang tidak terhinggalah kepada Bro Syamil, kerana Bro Syamil yang datang memberitahu idea dan juga menjalankan sesi rakaman berkaitan dengan video memanah gaya Turki di YouTube. Pada asalnya memang saya sempat untuk berfikir ke tahap itu, kerana ialah malu berhadapan kamera ni. Tapi bila Bro Syamil bersungguh-sungguh untuk merakamkan video tersebut, jadi saya pun kata okey lah. Dan alhamdulillah saya pun sempat tengok di YouTube dan komen-komen daripada rakan-rakan daripada Indonesia, daripada Brunei dan di Malaysia khususnya lah. Jadi saya pun nak ucapkan tahniah kepada Bro Syamil atas usaha yang dilakukan, dan kalau dia kekal maka dapat kita saham sebersedikit, tu yang paling penting lah. Saya cuma ingin nak berkongsi secara ringkas bagaimana boleh terlibat ataupun termasuk dalam dunia pemanah ni. Saya terlampau baru lagi dalam dunia memanah. Lebih kurang 3 tahun baru. Kalau Bro Syamil tadi kata 5 tahun, 10 tahun, saya baru 5 tahun. Asalnya saya tidak pernah terlibat secara langsung dalam aktiviti memanah. Tak pernah terlibat. Dan tak pernah tahu pun ada
ada persatuan, ada grup, ada orang-orang yang minat, ada tempat untuk memanah dan sebagainya. Dan ada juga alatan memanah. Saya tak tahu. Dan saya juga tak pernah bermimpi untuk ke Turki, tak pernah. Lagi-lagi kan pula ke Istanbul. Biasa tengok cerita Fatih Conquer, tengok cerita yang berkaitan dengan Turki, tapi minat tu tak sampai untuk ke Istanbul. Semuanya bermula pada September 2017. Bila pensyarah saya di universiti, dia call dan dia tanya, berminat tak untuk memanah? Jadi saya kata saya pernah memanah waktu khusus masa awal-awal kerja dahulu, tapi bukan sebagai satu perkara yang saya jadikan dia sebagai minat yang khusus, sebab saya dulu minat panjat gunung, tapi memanah ni dia special sikit. Bila pensyarah saya kata macam tu, saya kata boleh cubalah, boleh belajar kan. Dan dia kata nak tak ke Istanbul. Jadi saya duduk fikir-fikir, siapa tak nak pergi tempat yang cantik macam tu, yang penuh dengan sejarah dan sebagainya. Okay. Dia kata pada Memang saya, rezeki tu ada. ya betul, dia kata pada Rezeki saya, yang luar biasa. ya Memanah betul, terus pergi Turki ni. pergi Turki. Jadi masa tu pensyarah saya di universiti kata, sebab walaupun saya dah alumni tapi aktif dan masih bersama kontak dengan pensyarah, maka dia kata di Kuala Lumpur ada satu institut, nama dia Yunus Emre Institute, di bawah Kedutaan Turki di Malaysia. Mereka buat satu program yang dipanggil sebagai, dalam bahasa Turki, Kemankes Projesi. Maksudnya projek untuk melahirkan pemanah. So Yunus Emre Institute Kuala Lumpur, dia ni buka iklan siapa-siapa rakyat Malaysia yang nak ke Turki, ke Istanbul untuk belajar memanah, dan dia akan pilih 2 orang. Yunus Emre ni saja saya nak bagi tahu, dia ni macam badan bukan kerajaan atau NGO yang ditubuhkan oleh kerajaan Turki pada tahun 2007. Yang mana fokus dia untuk menyebarluaskan bahasa Turki, kebudayaan Turki, kesenian Turki, dan dia ada tagline dia, Turki di serata dunia. Ini tagline Yunus Emre Institute, dan di seluruh dunia ada lebih kurang 43 Yunus Emre di dunia, walaupun negara di dunia ada lebih 200. Dan kita tahu bahawa di Asia Tenggara hanya ada di Malaysia. Yunus Emre ni hanya ada di Malaysia sahaja. Beruntung kita di Malaysia kerana kita dapat untuk silang budaya dengan pihak Turki. Maka daripada situ saya pun download borang dalam bahasa Turki, Google Translate, so isi borang dan sebagainya. Borang pun dalam bahasa Turki Borang pun dalam bahasa Turki. Tak ada dalam bahasa Inggeris. Dia tak bagi chat terus. Tapi maksudnya itu tapisan yang pertama dah kot. Ya betul. Dia nak tengok kita bersungguh mungkin kan. Jadi masa tu saya lengkapkan borang dan saya hantar terus ke pejabat Yunus Emre di jalan Bukit Bintang, tak silap saya. Maka saya dapat bertemu dengan pengarah dia. Pengarah dia ni orang Turki, muda dan seorang ahli akademik lah, dia doktor. Saya boleh katakan Dr. Omer Altun. Dr. Omer Altun ni inilah pengarah pengarah Yunus Emre Institute. Masa saya sembang dengan dia dan saya bagi tahu tentang hasrat untuk menyertai projek Kemankes Projesi ni, tapi saya kata kat dia, saya tak ada pengalaman langsung, saya zero. Memang tak ada pengalaman, tak ada ilmu dan sebagainya. Dan tapi maknanya yelah, macam tuan sebut tadi, memang zero experience memanah Ya. Tapi maknanya lepas tu ada rezeki dapat pergi Turki, terus belajar benda yang sangat luar biasa lah saya kata. Ya. Dan selepas tu
Alhamdulillah saya terpilih untuk ke Turki mewakili Malaysia bersama dengan sahabat saya Saudara Rauf. Saudara Rauf antara pemanah yang lama lah, dia daripada kecil dia memanah. So Oh. saya nampak Yunus Emre Institute di Malaysia ni dia pilih dua orang. Yang pertama profesional dan yang kedua yang bukan amatur, yang memang tak tahu apa. Saya lah tu. Beginner pun bukan, apa pun bukan Beginner pun bukan, apa pun bukan. Jadi dapat saya ke Istanbul dan saya ingat 26 November 2017 flight pertama ke Istanbul. Dan memang seronok lah sebab semua ditaja oleh Turki, oleh kerajaan Turki. Wow. Sponsor, boleh sponsor. Tiket makan pergi itu semua. Tiket pergi balik guna LO memang mahal. Jadi semua ditaja oleh kerajaan Turki. Tempat tinggal, hotel, duduk Hilton. Lepas tu makanan memang disiapkan, makan pagi, tengah hari dan juga malam. Pakaian pun dia bagi. Pakaian ni dia bagi sweater sebab masa tu musim sejuk. Dan pengangkutan daripada hotel ke tempat latihan semua disediakan lah. Memang orang kata datang serah badan sebab memang akan diseksa di situ. Latihannya agak agresif tapi memang seronok. Itu antara perkongsian kenapa dan bagaimana saya boleh ke Istanbul, Turki. So tuan yang apply agak-agaknya ada nampak tak berapa yang apply? Saya pernah masa saya sembang dengan Dr. Omer Alton di pejabat dia, dia pernah tunjuk pada saya application yang dihantar oleh sesiapa yang berminat lah. Dan saya nampak hampir 50 orang. 50 orang yang mohon. Itulah itu yang saya nampak lah. Jadi saya tak tengok satu-satu sebab saya tak kenal pun siapa-siapa kan. Tapi pada 50 orang, 2 orang terpilih Ya, 2 orang terpilih. Allah bagi dan tu. Untuk di Asia Tenggara hanya daripada Malaysia sahaja. Dan untuk untuk Asia ada di Jepun. Jepun dengan Malaysia daripada Asia. Yang lain banyaknya daripada Timur Tengah dan daripada Eropah. Ada lebih kurang 16 buah negara yang hadir. Okey, maksudnya di Asia Tenggara di Malaysia saja. Di Asia Tenggara Malaysia sahaja yang hantar wakil, yang ada wakil sebab Yunus Emre hanya ada di Malaysia. Dan di Asia Jepun. Rusia. Untuk Asia, untuk benua Asia ni Jepun dengan Malaysia wakil. Yang lain semua daripada Europe dengan Timur Tengah, daripada Mesir, daripada Jordan, daripada Jerman, daripada Poland. Ni semua daripada sana lah. Jadi seronok dapat kenal semua. Dapat Ya. Okey, apa pun tahniah tuan. Saya rasalah tuan adalah duta lah. Orang penting selepas dijemput oleh Yunus Emre ni. Ya. So maknanya kita bertuah lah. Jadi maknanya kita belajar langsung dengan orang yang terpilih. Maksudnya Tuan Anwar sekali dengan Tuan Rauf Ya. Tuan Rauf. Okay, mungkin nanti satu hari kita jemput Tuan Rauf pula live. Okay Tuan, so macam mana pengalaman belajar memanah di Turki tu? Situasinya macam mana? Macam tentera ke? Dah tadi kata kena dera kan? So apa situasi, apa yang dilalui? Dan yelah tuan pun memang beginner kan, tak pernah pegang ataupun tarik bow. Bow pun mesti saya rasa takkan bow yang ringan, maksudnya budak-budak punya level. Mesti bow ala ketenteraan kan. Dia berat ke ataupun macam mana. Dan kalau tuan ada gambar nak share, boleh juga. Kita orang ni memang tunggu ke mana gambar yang terbaik nak tengok ni. Gambar nak share. Hilang dah.
So masa di sana musim sejuk, daripada awal sampai habis memang sejuk lah. Ya, musim sejuk. Berapa Daripada lama awal. tu di Turki? Di Turki lebih kurang 10 hari. 10 hari. Lebih kurang 10 hari. Dan Sempatlah otot tu koyak-koyak sikit. memang tepat lah. Okey. Saya buat memanah pun satu hari 4 jam maksimum. 2 jam pertama dah terkoyak dah. Terkoyak otot. Semua dah sakit. Okey, dia hari pertama masa kami sampai di Istanbul, dan masa tu memang bahasa agak limit lah, agak terbatas sebab mereka banyak berbahasa Turki dan bahasa Inggeris kurang. Macam kami pun banyak berbahasa Inggeris, bahasa Turki memang tak tahu langsung. Jadi macam ayam dengan itik jugalah kan. Tapi disebabkan keramahan mereka ni, jadi kita disantun sebaiknya lah. Masa pertama kali saya ada juga yang berbahasa Inggeris, tapi bahasa Inggeris dia macam tu lah, macam biasa-biasa je kan. Macam saya cakap bahasa Inggeris, orang tak faham kan, macam tu lah juga lah. Jadi masa mula-mula naik bas daripada hotel ke tempat latihan ataupun Okçula Vakfı ni, dia ambil masa lebih kurang 15 minit perjalanan. Maksudnya daripada hotel kami di Golden Horn. Kalau tengok cerita Turki, tengok cerita Turki di Netflix kan, banyak cerita Turki, nanti boleh tengok Golden Horn dan tempat yang lain di Istanbul, memang cantik lah. Jadi daripada Golden Horn ni kami ke tempat latihan di Okçula Vakfı ni lebih kurang 15 minit. Masa lalu saya nampak signboard, dia tulis Ok Meydan. Ok Meydan ni maksudnya padang memanah ataupun kawasan tu memang kawasan memanah. Tapi tak ada apa pun sebab dekat situ ada bangunan-bangunan, ada rumah, ada rumah kedai dan sebagainya. Tapi bila kita kaji sejarah, rupanya Ok Meydan ni memang dah diwujudkan daripada zaman Sultan Mehmed II lagi. Masa era pemerintahan Turki Osmaniyah, yang mana di Ok Meydan ni dia penuh dengan batu-batu macam tiang piling yang tinggi tu. Batu-batu ni adalah batu tanda yang mana bila mana sultan mereka ataupun panglima ataupun dia punya pasha memanah, jarak memanah tu dikira dan digunakan batu tanda tu sebagai tanda. Contohnya dia memanah 400 meter, 500 meter, 1000 meter. Ini dipanggil sebagai Ok Meydan. Maksudnya lapangan memanah di sepanjang kawasan yang kami pergi itulah. Jadi bila sampai sahaja di tempat latihan memanah, diberi nama Okçula Vakfı. Saya boleh katakan masuk Okçula tu, pengawal yang jaga tu memang bersenjata. Sebab kita tahu Turki dia hampir dengan negara-negara yang bergolak. Jadi pertahanan dia cukup dijaga. Nak masuk Okçula tempat latihan pun pengawal bersenjata yang jaga. Tapi okey, kita tak ada masalah, kita masuk sebab kita ada pas. Sampai di situ memang musim sejuk. Saya dah lah tak tahan sejuk. Jadi kami dibawa pusing orang Malaysia kan. Jadi dibawa aircon paling maksimum lah. Aircon pun sejuk juga. Jadi bila saya sampai di Okçula tu memang kita pada hari pertama lebih kepada orientasi tempat tu. Di Okçula Vakfı ni saya boleh bagi dua. Dia ada mengekalkan tradisi dan dia buat pembaharuan moden. Contoh saya bagi. Okçula Vakfı ni tempat tu sendiri ditubuhkan pada 1453. Dan sepanjang tempoh tu dijadikan tempat latihan tentera untuk memanah di zaman Osmaniyah.
dan juga dijadikan tempat untuk dipanggil kebudayaan dia. Maksudnya untuk pamerkan kehebatan memanah dia pada abad yang ke 17. Inilah antaranya. Okey Tuan, sekejap. Ya. Sebelum sambung, saya takut ada yang keliru sebab nama pun nama Turki kan, nama Turki. Ya. Tadi Tuan sebut Okçular Vakfı dengan Okçular Medan Ya. Okey, Okçular Vakfı dengan Okçular Medan ni apa beza, apa maksud dia? Okçular tu apa maksud? Ada maksud dia? Okey, dia macam ni. Ok Medan yang saya sebutkan tadi tu dia lebih kepada lapang sasar ataupun padang memanah. Kita boleh katakan kita masuk je bangsa, itu adalah Ok Medan. Okey. So maknanya zaman dulu orang zaman dulu tempat tu dipanggil sebagai Ok Medan. Ya. Maksudnya mereka ada batu-bata yang ditanda jarak memanah. Mungkin sebagai marking. Musuh dah masuk batu tu, dia tembak kat situ lah. Dia lebih kepada antaranya macam aktiviti tertentu, dia punya dia punya sultan, dia punya panglima, dia punya general, dia akan bertanding bersama-sama. Sebab tu Turki dia buat pertandingan flag shooting. Jadi setiap kali dia memanah tu dia akan tanda. So bila tanda tu, itu kegemilangan dia lah, kehebatan dia. Paling jauh. Ya, betul. So Okçular Vakfı Okçular Vakfı adalah training center dalam kawasan Ok Medan. Dia di kawasan Ok Medan. Dan Okçular ni maksud dia adalah memanah. Vakfı ni maksud dia adalah yayasan. Yayasan memanah lah. Okçular. Dan Okçular memanah. Dan dia ditubuhkan, walaupun tadi saya kata 1453, tapi dia beroperasi sebagai Vakfı yayasan ni pada 2013. Maksudnya boleh dikatakan Okçular Vakfı ni antara kelab memanah yang tertua di dunia. So boleh Google, boleh tengok. Kebiasaannya mereka yang menulis artikel tentang Okçular Vakfı akan menyatakan bahawa inilah kelab memanah yang tertua di dunia. Baik. Bila kita masuk di Okçular Vakfı ni tadi, kita nampak banyak peninggalan-peninggalan yang dia kekalkan. Contoh macam masjid, contoh macam tempat Sultan Muhammad Fatih menyampaikan khutbah, dan juga batu-batu yang saya sebutkan tadi, batu-batu tanda. Dan dia ada, boleh tengok nanti dalam video macam mana gambaran Okçular Vakfı ni. Dia ada lapang sasar memanah lebih kurang jarak 100 ke 120 meter lebih kurang. Jauh. Dan pertandingan international yang dia buat, contohnya macam Fatih Kopasi pada 2015 sehinggalah kepada tahun masa ditangguhkan sebab ada COVID-19, semuanya dipertandingkan di situ sebab jarak memanah Turki untuk dipertandingkan adalah 70 meter. Jadi semuanya ada di Okçular Vakfı. Tempatnya macam stadium. Ada stadium, ada tempat duduk, boleh memanah luar dan dalam lah. Ini di Okçular. Dan dia masih mengekalkan bengkel-bengkel tradisi. Contohnya untuk buat busur tradisional Turki, dia ada bengkel dia boleh tunjuk pada kita. Dan kalau dia nak buat anak panah tradisional pun dia ada bengkel yang dia tunjuk pada kita. Yang ini dia kekalkan tradisional atau dipanggil sebagai Galen Axel. Itu maksudnya tradisional. Dan dia ada modern. Modern archery ni lebih kepada compound lah. Dia ada compound dan dia ada dia punya archery R&D laboratory. Memang canggih, macam simulasi main game dalam memanah, tapi dia boleh ukur kita punya cara memanah, kaedah macam mana. Ini untuk moden lah.
Oculus dia 2 tingkat. Dia ada tingkat bawah. Tingkat bawah ni memang lengkap. Tingkat bawah ni yang saya kata ada archery, R&D, laboratory tadi. Ada kelas indoor. Kalau kami musim sejuk, jadi banyak train kat bawah. Tak boleh train atas, sejuk. Jadi di dalam indoor class tu ada lebih kurang 4 indoor class. Kalau musim sejuk dia pasang heater. Jadi kita akan training dalam jarak lebih kurang 8 ke 10 meter dia bagi. Untuk kita training. Dan dia ada gym. Ya. Masa lawat bengkel ataupun tempat buat bow tu, dapat bow tak tu? Tak dapat. Memang ada minta pun untuk beli tapi dia tak jual. Itu yang sayang betul. Tapi memang buat bow. Dia tunjukkan busur-busur tradisional dia macam mana dia buat. Tapi di Oculus sendiri dia guna busur Okcubaba. Okcubaba ni dibuat oleh orang Turki tapi di tempat yang lain dan mereka supply. Mereka hantar busur Okcubaba ni ke Oculus Vakfer dan mereka berlatih menggunakan Okcubaba. Maksudnya busur Okcubaba tu dia tak buat di Oculus, dia buat di tempat lain tapi dia gunakan sebagai busur latihan ataupun busur pertandingan di Oculus Vakfer. Itulah sedikit memang canggih. Di Oculus ni dia ada dia punya pusat kajian dia. Dia ada macam library untuk research. Dia ada gym yang cukup lengkap. Memang masa saya masuk dalam gym tu saya kata wah, ini memang khas untuk atlet-atlet yang untuk bertanding dunia ni sebab dia kan memanah Turki moden kan dia pergi sampai ke dunia, peringkat dunia kan. Dan yang paling menarik sekali dia punya kafe. Kafe dia makanan memang sedap-sedap lah. Dan percuma. Itu yang paling penting. Punyalah banyak yang hebat-hebat, yang paling hebat kafe ya. Okay, first time. Tu biasalah. Tu nak melayan perut. Kan? Okay tuan, yang maksudnya ada library, ada lab, ada tempat R&D, so kira advance lah. Diorang ni memang fokus untuk melahirkan atlet kan? Ya, betul. So masa di sana ramailah jumpa atlet diorang? Sebab saya baru dalam manah, jadi saya tak kenal siapa-siapa. Jadi bila saya tak kenal siapa-siapa ni, kita pandang je lah. Tapi memang saya nampak daripada yang Paralimpiknya, yang berkursi roda pun memanah pakai compound, dan yang biasa-biasa pun, maksud yang bertanding di Olimpik dan sebagainya pun memang kita nampak. Dan dia pun turun berlatih di tempat yang sama juga. Okay tuan, sekejap. Okay, so pada yang join live, okay, saya ucapkan terima kasih kerana join live dan bersama dengan Tuan Anwar ataupun dalam bahasa Turki Hoka Anwar. Hoka Anwar. Dia dalam sebutan dia Hoja. Hoja. Kalau dalam bahasa memperkenalkan diri ni biasanya dia akan sebut Hojam. Hojam ni maksudnya guru saya lah. Hoja tu guru. Hojam. Macam tu lah. Ejaannya sepatutnya ada J kan, tapi dia C. So dia sebutan dia Hoja lah. Hoja. Kalau kita panggil guru, kita panggil Hojam. Macam tu lah. See. Okay, saya harapkan yang follow video ni dapat belajar sesuatu. So boleh komen sikit. Dapat. Okay, dapat maksudnya anda dapat sedikit lah ilmu ataupun informasi daripada Hoja, bukan Hoka. Itu bahasa Melayu punya version. Hoka. Okay tuan, ada gambar tak ataupun nak share video klip ke? Ada sempat? Video klip ya? Video gambar pun okey. Ada? Saya boleh tunjukkan. Okay. Ni tempat suasana ni indoor.
indoor yang kami berlatih lah di sini. Ini jadi kalau musim sejuk memang dia kawasan heater. Kalau musim panas dia pasang aircon. Dan ni rakan-rakan kami daripada Poland, daripada Sudan, daripada Palestin, daripada Serbia, daripada Jordan, daripada Sudan, Jerman. Ni antara kawan-kawan kami lah. Dan yang di tengah ni guru kami, hojam kami, Salman nama dia. Muda lagi. Ya. Memang Turki nak cari pelapis muda lah. Ya. Dan ni outdoor, di luar. Ni di luar. Dan yang berbaju merah, Fred Perry punya baju ni, yang ini kami punya hojam. Kami punya guru, Fatih nama dia. Ini hebat ni. Okey. Cantik kawasan. Betul. Musim sejuk memang langit pun cerah. Tapi kalau tengok gambar macam tak sejuk kan? Okey, ni apa ni? Ini kita panggil macam sijil tamat latihan lah. Sijil tamat latihan. Dia macam graduasi tu kan. So nak dapatkan, nak konvo tu, dia buatkan macam satu upacara konvo dan dia serahkan sijil memanah lah. So yang bagi ni siapa? Bagi sijil siapa? Yang ini pengurusi Yunus Emre Turki yang cover satu dunia. Profesor apa namanya? Saya lupa namanya. Tapi di Turki penaung, ini pengarah yang di Kuala Lumpur, Dr. Omer Altun yang saya sebutkan tadi tu. Dia follow sekali lah. Masa kami training di Istanbul, dia pun ada conference di Istanbul. Jadi dia datang dan dapatlah berjumpa. Ni Dr. Omer Altun. Okey, yang ini adalah penaung untuk semua aktiviti memanah di Turki. Dan beliau ni adalah Bilal Erdogan, anak Erdogan. Erdogan ni presiden Turki lah. Jadi dia yang bertanggungjawab dalam aktiviti-aktiviti memanah, khususnya memanah tradisional di Turki dan juga untuk disebarkan ke seluruh dunia. Inilah dia. Bila Erdogan ni kita boleh kata macam penaung lah. Penaung kepada aktiviti memanah. Dan inilah program yang kami join, dipanggil Kemankes Projesi di Turki. Okey. Dan ini ada juga keratan akhbar daripada surat khabar di Turki. Saya pun tak faham. Cuma boleh kongsikan di sini sajalah. Oh, tapi The Star lah kot ya? Tapi ada Star juga dekat sana. Ada Star? The Star ini ada gambar. Saya pun rasa macam ini aktiviti kami lah. So memang kita perlukan translator sekarang. Okey, terima kasih Tuan Mardani join live, Tuan Rozi, Puan Humaira, Nani Ismail. Thank you join live. Okey, sebelum Tuan share, saya nak maklumkan sekali lagi siapa yang share paling banyak live hari ni, kita akan bagi e-book free So sambil tonton, boleh like, boleh bagi thumb, boleh bagi love. Tapi yang share paling banyak live ni kita akan bagi e-book free. Okay, e-book free yang sangat awesome. Alright. Okay Tuan, gambar memanah ada? Gambar memanah
Nak tengok juga orang yang tak ada apa-apa title kan, beginner pun bukan. So macam mana gaya dia? Gambar memanah ya. Okey tuan, 10 saat cuba cari dulu. Okey. Okey. Okey tuan-tuan, so siapa yang join live, saya ucapkan ribuan terima kasih ya. Dan jangan lupa anda boleh berinteraksi dengan kami. So boleh tinggalkan soalan ya di bahagian komen. So nanti kita akan pop upkan soalan tu di skrin. So you all boleh tanya apa sahaja dan insya-Allah Hoja Anwar akan share dengan kita soalan-soalan anda semua. So boleh tanya, boleh terus type dan nanti kita pop up. Sebab kalau nak tanya terus tak ada ruang untuk telefon ya. Talian hayat tak ada. So anda boleh type soalan di bawah. Okey, nak tanya apa-apa ataupun nak tanya pandangan ataupun apa sahaja boleh di bahagian komen. Okey tuan, dah ada nak share? Saya cuba untuk share video pertama kali memanah di Lapan Sasar di Okchula. Okey. So boleh kita tengok sikit. Orang yang tak ada title ni, beginner pun bukan. Macam mana tuan memanah tu? Sekejap So ni kira ya boleh. Tuan play dulu and then pause and then share screen. Okey. Alright. Okay. Ni pertama kali test di atas lah. Ni hari ke berapa? Hari ke berapa? Maksud saya di atas ni sebab training kami banyak di bawah tanah. Sebab musim sejuk kan. So ni baru keluar lah. Ni lepas dah berlatih lebih kurang 4 hari ke 5 hari baru dia benarkan untuk kita naik ke atas untuk kita cuba Lapan Sasar yang sebenar. Okay. So dah 5 hari ni ada confidence sikit lah. Mungkin formation bagus lah. Macam itu dah pro tu. Oh tak, dah kena belasah cukup-cukup. Formation cantik. Patutlah yelah kan. Dia orang dah sponsor kan. So tak naklah mengecewakan. Form nampak cun. So macam mana bow tu? Bow Okey, berapa pound? Busur yang kita gunakan ni memang busur Okchula, busur nama dia Okchubaba, busur Turki dan dah ada dalam pasaran Malaysia. Masa saya balik daripada Turki tu tak ada lagi. Saya puas juga cari. Tapi sekarang ni dah ada dan saya percaya di Indonesia pun ramai rakan-rakan pemanah kita yang memiliki busur Okchubaba ni. Dan busur ni di Okchula Bakfa untuk lelaki paling rendah pound yang kami berlatih adalah 39. Itu paling rendah. So first time bow 39? Ya, first time untuk lelaki semua kena pakai 39 dan ke atas. Itu kena pergi gym juga tu, tarik-tarik. Ya, untuk perempuan bawah daripada tu, 37, 35, 37. Itu untuk perempuan. Tapi untuk lelaki 39, 41, saya ingat yang saya guna ni dalam 41 ataupun 42 pound. Ketika di sana, saya 2 hari kami berlatih sangat membosankan. Sebab kami umpama didera. Didera ni maksudnya dia memang nak bagi kita punya badan get ready untuk aktiviti yang seterusnya. Seperti yang saya kongsikan dalam video di YouTube, kita ada stretching khusus untuk yang diajar oleh Turki dan kita ada satu latihan yang dipanggil sebagai apa namanya tu, kepaze.
Kepazir ni kami buat 2 hari berturut-turut. Memang bosan. Dah lah lenguh, bahu ni lenguh. Tapi pada hari ketiga, bila dia bagi kami busur Ochubaba yang 39-40 pound, jadi bila kami tarik tu, dia biasa je. So kita nampak berkesannya latihan 2 hari hanya dengan menggunakan kepazir untuk berlatih. Tak perlu pergi gym, angkat dumbbell ke apa, tak perlu. Hanya kepazir sahaja. Okey tuan. Alright. Untuk audiens yang first time dengar perkataan kepazir ni, saya ada share video Hoja Anwar tentang kepazir. So you all boleh pergi dekat YouTube, pergi dekat playlist Memanah Gaya Turki. So ada video tajuk dia kepazir. So tengok macam mana demonstrasi kepazir ni dibuat. Tapi secara mudahnya kepazir ni adalah kira macam stretch band lah kan. Kita guna stretch band. Betul ke tuan? Tapi stretch band tu kira keras ke apa? Dia kepazir ni Turki memang recommendkan pada kita untuk guna jangan berat-berat. Sekitar 20 pound ke 15 pound sahaja. Itu untuk kepazir. Jangan guna 30 pound, 40 pound. Dia akan menyebabkan badan kita diseksa dengan sesaan yang teruk lah. Jadi guna 20 ke 15 pound sahaja untuk kepazir. Dan syarat kepazir 66 kali sahaja. Maksudnya 33 tarikan kanan dan 33 tarikan kiri. Yang ini ada dia punya faedah dan ada kelebihan dia yang diamalkan oleh Turki lah. So 33 kanan, 33 kiri. Ya betul. Macam zikir lah, zikir 33 kali. Zikir. Saya dah tunjukkan dalam YouTube tu, nanti boleh tengok lah masing-masing kan. Macam mana untuk berkepazir. Dan kepazir ni walaupun saya kata tadi busur rendah, tapi bila kita selalu buat, ada orang dia buat 100 kanan, 100 kiri, terpulang lah. Dia akan nampak keberkesanan dia dalam tempoh seminggu. Contoh saya bagi, saya sebelum ke Turki, saya cuba tarik busur 28 pound. Tangan saya menggigil-gigil. Sebab tak ada basic kan. Jadi pergi kedai di Senawang. Jadi masa tu saya tarik. Menggigil tangan saya masa tu. Tapi bila saya balik daripada Turki, selepas dapat latihan daripada sana, saya diberi busur lebih kurang 50 pound. Dan dia minta saya tarik dan Alhamdulillah tarik macam busur 30 pound je. Sebab latihan kepazir tu tadi. Okey tuan, ni anak murid ni, Lokman Ali. Dia kata Hokam Anwar Mutakin adalah guru archery saya yang pertama. Emoji. Terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji Lokman. Antara anak murid saya yang paling veteran. Okey, hebat. Paling veteran lah tu. Tuan Lokman, Tuan Haji join live. Jangan lupa share banyak-banyak. Kita akan bagi e-book free siapa yang banyak share ya. Boleh kita sikit tengok apa komen-komen dia orang ni. Okey. Tuan kata balik daripada Turki ke sebelum balik daripada Turki kan? Lepas tu cuba cari Bo Ochubaba kan? Ya betul. Ada jumpa tak? Masa saya balik tak ada. Tapi saya balik tu lebih kurang dalam hujung 2017. Saya rasa dalam bulan Mac 2018 tu dah mula sampai produk busur ni di Malaysia lah. I see. Okay, so ni soalan daripada Tuan Rozihat. Okay, terima kasih join live dan bertanya soalan. Dia kata boleh recommend tak seller Bo Ochubaba kat Malaysia ke, kat Turki ke? Saya cadangkan boleh buka Facebook, boleh type Ochubaba Malaysia. Ochubaba Kemanggil Malaysia. Di situ mereka jual. Mereka ada jual. Dekat situ. Saya memang tak jual lah, busur tak jual, apa semua tak jual. kita banyak koleksi Bo tu, semua Ochubaba ke?
Tak juga, ada saya ada 5 busur Turki daripada pelbagai pembuat lah. Ada Baba, ada Alibo, ada V, ada Sipahi, adalah sikit-sikit kan. Ada Akosh, minat, jadi kita kumpul lah kan. Yelah, dah pergi jauh-jauh kan. Ya. Okey Tuan, kita ada beberapa selang masa lagi. Boleh share sekat aktiviti Tuan selepas balik daripada Turki, dah dapat certified dah ni, pensijilan ni sebagai duta di Malaysia. Sebagai kata apa, hoja kan, guru. So berkaitan dengan gaya memanah gaya Turki. Okey, saya rasa ramai yang dah praktis. Semuanya adalah kesan daripada YouTube juga. Maknanya mungkin selain daripada video di Awesome Archery, so ada juga demonstrasi yang straight daripada orang Turki, orang kita belajar. Itu bagus di YouTube lah. Tapi kat sini kita ada peluang yang kata apa, nak berguru tu lutut bertemu lutut. So maknanya kita direct dengan hoja ataupun hojam. Okay, betul lah hojam? Ya, hojam. Tuan boleh share apa aktiviti, kau ada buat kelas ke, kat mana lokasi, berapa lama kelas, ataupun student dah berapa ramai? Okey. Kau ada yang minat aktiviti nak belajar cara gaya memanah ni? Sebenarnya masa kami balik daripada Turki, awal tahun 2018, Yunus Emre Institute di Kuala Lumpur memang minta untuk saya dan saudara Rauf untuk mengajar kepada sesiapa yang berminat untuk belajar memanah gaya Turki. Dan ketika itu kami melatih lebih kurang 20 ke 30 orang yang berminat. Kita pecah 2 kelas lah, satu kelas 15 orang dengan saya, 15 dengan saudara Rauf di Damansara Sport Center. Itu pada asalnya. Dan selepas daripada itu, Yunus Emre dia ada jadual-jadual yang dia perlu tentukan, dan dalam tempoh tersebut aktiviti memanah ni kita terpaksa slowkan dulu sebab negara lain lambat lagi. Contoh saya bagi Malaysia untuk memanah ni siri kedua, ketiga kita dah masuk. Maksudnya kita laju. Sedangkan negara-negara lain masih satu pun belum habis lagi. Ni antaranya. Selepas daripada aktiviti tu, saya terfikir untuk saya kongsikan ilmu memanah ni kepada orang ramai, tapi di kawasan saya, di Seremban lah, sebab saya duduk di Seremban, saya tinggal di Seremban. Jadi pada asalnya saya buat 3 siri percuma kepada semua orang yang hadir, 10 orang. Maksudnya satu siri 10 orang. Saya train dia selama 6 minggu berturut-turut secara percuma. Tak ada yuran langsung. Sebab saya fikir ini ilmu yang bukan senang boleh dapat, dan ini adalah ilmu memanah yang saya boleh simpulkan nanti dia ibadah sebenarnya. Sebab kita buat tu kita dapat pahala. Jadi apa salahnya saya wakafkan ilmu tersebut. Jadi saya wakafkan semua. Cuma selepas daripada itu saya fikir balik, yalah nak beli kelengkapan memanah kan, nak buat stopper, nak beli arrow, nak buat asas-asas untuk memanah ni. Jadi saya kenakan sedikit yuran lah, tapi saya ingat yuran yang saya kenakan pun tak lebih daripada RM50 untuk sebulan. Dan kebiasaannya dalam RM100 macam tu lah untuk belajar tentang memanah gaya Turki. Ni antara aktiviti yang saya lakukan. Pertama dulu saya buat di Pusat Dakwah Islamiah Paroi di Seremban, kawasan yang cantik, boleh dapat dalam 50 meter. Tapi selepas saya berpindah daripada Seremban ke Sendayan, dan sekarang ni saya buat aktiviti memanah di rumah saya sendiri. Saya ada kawasan tepi, corner lot, dan dapat jarak dalam 10 meter. Saya mengambil inisiatif daripada apa yang saya belajar di Offshore Vakfa.
hanya dengan jarak 3 meter, 5 meter, 8 meter sudah cukup untuk kita belajar teknik dan juga gaya. Bila kita dah mahir untuk tiga jarak ni, barulah kita cuba untuk jarak luar ataupun kita panggil outdoor range lah. Yang ini biasanya saya akan buat dalam kelas saya pada minggu-minggu yang terakhir kita memanah jauh dalam jarak 20 ke 30 meter. Tapi pada awalnya kita akan train jarak 3, 5 dengan 8 meter. Ini penting untuk kita dapatkan teknik, dapatkan grouping, dapatkan konsisten dan sebagainya. Okey. Itulah antara aktiviti yang saya buat sekarang ni di Seremban Negeri Sembilan. Okey. So masih lagi dalam perancangan selepas PKP? Ya, masih lagi selepas PKP sebab yang pertama saya pun dah jumpa kawasan lapang yang boleh memanah jarak 100 meter di kawasan rumah saya ni. Saya dah jumpa dah. Dan sebenarnya dah bersemangat. Dah bersemangat sebenarnya. Tapi sebab PKPB ni, walaupun MKN bagi tahu yang kita boleh memanah, yang kita boleh bersukan, tapi Negeri Sembilan dia tak bagi lagi bersukan. Jadi terpaksalah duduk diam-diam di rumah dulu. Betul. Okey tuan, ada beberapa soalan sikit. Kita boleh tengok soalan Ya. Oh, soalan ni mencabar ni. Soalan daripada Tuan Rodzi Had ni. Okey, untuk busur Okcubaba ni setakat Tuan boleh Google di internet dan boleh tengok di YouTube. Busur Okcubaba ni bila digunakan oleh pemanah-pemanah Turki, khususnya dalam flight shooting, maksudnya memanah jauh, dan mereka dapat pecah rekod lebih kurang dalam 400 ke 500 meter memanah menggunakan Okcubaba. Jadi nak tunjuk bahawa pembuatan busur Okcubaba ni dia mampu untuk sampai jarak 400 ke 500 meter. Boleh tengok YouTube, boleh tengok boleh search di Google. Saya tak adalah nak cerita lebih-lebih, nampak macam saya nak jual pula kan, ataupun saya ada share ke, tak ada. Memang terbukti di dalam rekod dunia pada Fatih Kupasi 2018 tak silap saya, ataupun 2017. Memang busur Okcubaba ni dia berjaya pecah rekod memanah jarak jauh dalam 400 ke 500 meter. So kalau tanya Tuan Bunyamin Lokman tanya tentang beza busur-busur dan kelebihan beza busur Beza busur ni pada orang yang buat lah pembuatan. Ada busur yang dibuat daripada negara-negara bukan daripada Turki sendiri. Contoh busur Turki, ada negara yang lain yang buat, macam negara China, macam negara Hungary dan sebagainya. Jadi kalau tanya saya apakah kelebihan ni, mereka ada kelebihan masing-masing. Mungkin dari segi material, daripada segi pembuatan dan sebagainya, dan juga dia macam peralatan sukan, dia mesti cari atlet yang bagus untuk dia bagi guna, sponsor, dan bila dia dapat menang pertandingan-pertandingan ni, so dia akan promote dia punya busur. Ni lebih kepada peralatan lah. Tapi kalau tanya saya apakah busur yang paling best, busur yang paling best saya rasa, saya lah, ni pendapat saya, mestilah Okcubaba. Sebab saya mula daripada busur tu, dan sampai hari ni pun kalau saya memanah pun saya akan guna busur Okcubaba saya lah. Itu je. Tapi setiap orang dia lain, dia ada macam-macam. Ada orang kata busur ni best dan sebagainya. Ya, betul. So sama juga kalau beli kereta kan. So ada orang kata Myvi bagus, ada orang kata Beza best, ada orang kata BMW memang best. So dia refer kepada yang memegang ni lah. Sebenarnya dia cita rasa yang berbeza-beza.
Benda yang sama, ialah macam kereta juga tapi dia sampai ke destinasi. Okey tuan, Allahu Akbar, kita dah lebih 1 jam 11 minit ni. Ini hangat ni perbincangan ni. Okey, saya rasa kita kena akhiri jugalah sebab kita menghormati masa. Tapi insyaAllah kalau ada ruang masa kita jemput lagi. Mungkin yang terakhir sebagai penutup, saya rasa yang follow live ni pun boleh bagi chance sikit ya. 5 minit kita buat closing penutup yang terakhir. Daripada tuan, mungkin boleh share sikit lah kot kata-kata perangsang untuk orang yang meminati memanah ataupun tengah usah-usah memanah kan. So apa advice? Bagus ke memanah ni? Best sangat ke memanah ni? Dan apa tuan punya komentar ataupun cadangan kepada masyarakat? Untuk memanah ni, kita boleh tengok daripada dua sudut lah. Daripada sudut agama, contohnya agama kita, agama Islam, memang Nabi SAW memang syariatkan, memang minta dan suruh kepada kita untuk belajar memanah. Kalau nak cerita tentang memanah dalam Islam ni terlampau panjang dan banyak kitab-kitab buku yang menulis tentangnya dan boleh rujuk, boleh baca, dan ramai juga para cendekiawan yang cerita tentang ni. Dari sudut kesihatan pula, memanah ni dia ada 3 yang saya boleh kongsi. Yang pertama, baik untuk jantung. Dia akan membantu jantung, seterusnya badan dan juga fokus. Ini dari sudut sains. Tapi saya ada terbaca dan ada juga lihat, ada juga sesetengah yang mengatakan apa perlu kita belajar gaya. Contohnya macam yang saya bawakan, gaya memanah Turki. Jadi saya bawakan gaya memanah Turki ni bukan saya buat-buat ya. Saya dapat direct daripada Turki, daripada Okçula sendiri, dan saya bawa, saya kongsikan tanpa saya masukkan benda-benda yang lain. Ini memang pure. Yang saya dapat saya bagi. Dan bila orang tanya apa pentingnya gaya, kalau tak ada gaya pun boleh memanah. Jadi pada saya betul tak ada masalah, tapi saya boleh katakan gaya memanah ni dia macam mazhab lah tuan-tuan. Minta maaf cakap ya. Kita di Nusantara ni, kita daripada kita lahir, bila kita belajar dan diajar masuk kelas fardu ain, kita belajar mazhab apa? Kita belajar mazhab Syafi'i. Tapi dalam kehidupan kita perasan tak, dalam kehidupan kita, muamalat ke, dalam urusan pernikahan, munakahat, dalam apa-apa urusan, kita banyak asimilasi mazhab muktabar yang lain. Mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Hambali. Walaupun basic kita mazhab Syafi'i. Saya bagi contoh ni kan, waktu bulan Ramadan ni banyak bayar zakat fitrah guna RM1 kan. RM1 tu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Jadi nak tunjuknya apa? Nak tunjuknya bahawa kita ni, kita ada base, kita ada asas. Asas dia mazhab Syafi'i. Lepas tu kita masukkan segala apa, kita dapat satu kelebihan, keseronokan, ke roh dia. Sama juga. Memanah gaya Turki ni dia adalah satu asas yang mana kita dapat asas ni, dan selepas daripada tu kita masukkanlah gaya-gaya yang lain ataupun yang kita dapat ilham ke kan. Kita berlatih 100 hari, kita dapat ilham, kita buat benda yang lebih baik, itu terpulang kepada masing-masing. Tapi yang penting kita ada asas. Itulah dia kenapa kalau tanya pada saya apa pentingnya belajar gaya. Dan kita kena ingat, inilah gaya tentera, inilah gaya orang Islam, dan inilah gaya Khalifah Osmaniyah yang kita tahu kehebatannya. Dan inilah dia memanah yang dianjurkan dan ditunjukkan oleh Sultan Muhammad Fatih dan juga kepada generasi-generasi selepasnya. Sebab tu guru-guru saya di Turki sampai hari ini mereka masih mengkaji lagi kitab-kitab macam mana nenek moyang mereka boleh memanah dalam jarak 1,000 meter dan lebih. Benda ni ada rekod di muzium mereka. Mereka tak dapat lagi, mereka hanya dapat 500 meter sahaja. Maksudnya mereka masih mengkaji. Beruntung ada rahsia yang tersembunyi. Beruntung kita sebab kita tahu dan kita dapat ilmu direct terus daripada orang Islam kita sendiri, dan khususnya daripada khalifah yang lepas lah.
Ni antaranya. Dan yang terakhir ya, Bro Syamil. Ya, boleh, no problem. Saya rasa yang follow live kita pun okey je kot. Okey, minta maaf lah ambil Okay, masa siapa lebih. yang kata okey, type dekat sikit, dekat bawah komen okey je. Itulah kalau dah bercakap ni macam tu lah kan. Pantang jumpa mic orang kata kan. Untuk jadi hebat dalam memanah ni bukan pada gaya sebenarnya, tapi adalah kepada latihan yang keras, latihan yang bersungguh-sungguh. Saya mengaku saya baru lagi dalam memanah dan saya pun tak pernah menjuarai mana-mana pertandingan, dan saya pun masuk pertandingan mungkin kurang daripada 6 ataupun 7 pertandingan, sebab saya fokus kepada sebarkan ilmu, bukan nak menunjukkan kita handal ke tak handal ke. Nak jadi hebat kena berlatih bersungguh-sungguh, tapi nak berlatih bersungguh-sungguh kena ada teknik dan gaya yang habis. Dan ilmu ni dia bukan kepada usia lah, tak semestinya usia kita dah ada uban dan sebagainya, tak. Dia ilmu ni siapa-siapa bawa kepada kita patut dan wajar untuk kita hormat dan amalkan lah. Itu dipanggil ilmu dan adab kan. Tanpa ilmu tak ada apa, tanpa adab pun tak ada apa. Jadi yang penting ada ilmu dan juga adab. Itulah antara yang saya boleh kongsikan. Dan Bro Syamil, kalau boleh kita nak tengok satu video last. Ada video? Ada video last. Pertandingan mestilah. Okay, sebelum tayangkan video, kita tengok dulu ni komen-komen ni. Satu, ni dah ada peminat dah ni. Homestay Wawasan Melang. Terima kasih join live. Tapi Melang ni kat mana saya rasa tu Melang. Sebutan dia Melang. Melang. Melang Kuala Pilah. Nogori lah. Okay, macam mana nak contact Syashul Hojam untuk buat aktiviti memanah di homestay saya. Wow, ada homestay ya. Dekat Melang kan, kat Melang. Okay, macam mana nak contact ni? Macam mana Tuan? Ada Facebook ke? Boleh sahaja untuk like Facebook. Facebook saya sendiri pun saya lupa dah. Memanah khusus memanah Turki di Seremban. Type tu, dia ada page dia, dan nanti tuan-tuan boleh terus WhatsApp sahaja. Dalam tu ada button untuk WhatsApp. Khusus memanah gaya Turki di Seremban. Ya. Lokman Hakim, terima kasih live. So dia kata tak salah saya dalam FB memanah gaya Turki Sendayan. Itu tuan punya Facebook ke? Ya, betul-betul. Memanah gaya Turki di Seremban. Macam tu lah. Tapi Seremban ke Sendayan? Di Seremban. Tapi type sahaja di Facebook nanti, khusus memanah gaya Turki, memang dia akan pergi ke page tersebut. Okay, so far Alhamdulillah Tuan Razi sekali lagi dia kata, okay Tuan, terima kasih atas perkongsian video Hojah Anwar di YouTube, selalu saya ikuti. Terima kasih Tuan Razi. InsyaAllah kita akan banyakkan lagi perkongsian yang bermanfaat. Okay, so boleh share sikit video kita. Saya rasa ini yang terakhir lah Ke nak jadikan 2 jam? Saya dah hal ni. Okay, so kita tengok dekat skrin. Ni video tentang apa ni, Pak? Ini video masa hujung bila kami dah berlatih. Lepas kita adakan pertandingan di antara negara-negara yang terlibat. Inilah yang saya boleh kongsikan. Saya tak kongsi kat tempat lain ni. Kat sini saya kongsikan. Wow, okay, eksklusif. Ini sampai memang berkuat. Macam semi-final lah ni. Mini pertandingan lah. Mini pertandingan. Alright. Okay, ready ya? Okay, so apa yang berlaku sekarang ni?
So ni pertandingan saya tengah fight dengan daripada mana ni, orang Rusia ni. Oh, ganas tu. Arrow letak dekat corner je. Itulah. Sebelah saya ni rakan daripada Palestin. I see. Jarak berapa ni? Ini jarak saya ingat dalam 20 meter macam tu lah. Okay. Okay, tu saja. Alright. So siapa pemenangnya? Rahsia? Pemenang dia daripada Sudan. Rakan kita daripada Sudan lah. Okay, so tuan berjaya mengalahkan Rusia tak? Saya kalah dengan dia. Tak apa. Tapi ada spirit untuk bersukan lah. Ya. Right. Okay, so alhamdulillah kita dah sampai penghujung live pada hari ini. So saya rasa perkongsian hari ini sangat menarik dan juga saya pun enjoy jugalah bersembang dengan Tuan Hojah Anwar. Actually kita pun tak sempat nak sembang banyak kan, sempat record sembang sikit, minum pun tak sempat, and then tak sempat nak sembang. So saya rasa ini pun saya rasa puas lah hari ini, dan saya harapkan yang menonton live hari ini juga dapat sedikit info dan ilmu, ya, seperti mana yang saya sebutkan lah. Di YouTube Awesome Actually channel kita ada sediakan playlist khas video Hojah Anwar, dan video tu adalah rakaman eksklusif sebab saya pun terjumpa actually mula-mula di Facebook. Sebab saya gaya memanah Turki di Seremban kan, saya tak pernah jumpa pula gaya Turki, kelas gaya memanah Turki di mana-mana. So saya terus kontak dengan tuan badannya, dan terus alhamdulillah Hojah Anwar bersetujulah untuk buat rakaman, ya. Sebab saya kata first je adalah legacy lah. So maknanya ilmu ni macam tuan memang zero, title beginner pun tak ada, and then pergi belajar terus di Turki, dan diiktiraf lah bagi saya adalah seorang duta. Dan berdasarkan pemerhatian saya pun, formation ataupun ilmu yang tuan belajar dalam tempoh 10 hari tu sangat besar, sebab tak semua orang berpeluang kan. Sebab macam saya sendiri pun saya belajar dengan eksplorasi, self exploration lah, dan terinspirasi dengan video-video daripada YouTube daripada luar negara. So masa tu pun memang sumbernya adalah YouTube kan. Dan hari ini saya rasa why not kita ada rakaman khusus daripada kata sejarah Islam yang memang saya rasa perlulah ada video ini dan ada penerangan. Dan insyaAllah saya rasa Hojah Anwar pun ada plan pada masa akan datang, dan siapa yang nak mengikuti aktiviti memanah gaya Turki boleh terus hubungi Hojah Anwar di Facebook, ya, di Facebook Memanah Gaya Turki Seremban, dan boleh terus kontak lah. Saya pun memang menggalakkan tuan-tuan semua, ya, siapa yang melihat live ni nak belajar terus, boleh kontak terus dengan Hojah Anwar. Saya pun insyaAllah akan turun Seremban lah satu hari nanti. Okey tuan, wallahualam, mudah-mudahan bermanfaat pada hari ini. Dan last banyak sangat last ni. Tadi seperti mana yang saya janjikan, so siapa yang banyak share kita punya live hari ni, okey, tak apa sebab ini adalah live yang pertama. So live yang pertama of course lah mungkin ada orang tak biasa lagi, alright, ataupun terperanjat kan. Tapi kita berjayalah pada hari ini. So saya nak share lah pemenangnya. Kalau kita tengok dekat skrin, okey, ada 3 orang yang share live kita. So lebih daripada 1 kira banyak lah tu. Okay. So okey, kalau kita tengok dekat skrin, okey, saya tunjuk. So ada 3 yang share, alhamdulillah. So ini adalah permulaan yang pertama. Terima kasih pada Humairah Lokman dan juga Rozihat. Ini orang yang berinteraksi dengan kita lah. Dan juga kursus memanah gaya Turki. Ini siapa punya admin ni?
Okay, so 3 ni kita akan contact PM, kita akan bagi hadiah nanti. Walaupun pun terima kasih kerana sudi berkongsi live video ini dan insyaAllah kita bertemu pada masa akan datang dan saya pun ada tanya bila lagi nak live, insyaAllah kita akan cuba konsisten dengan tetamu-tetamu yang berbeza sebab kita ada kepelbagaian dan keunikan memanah di Malaysia ni. Saya rasa boleh insyaAllah kita akan live pada masa akan datang. Kalau anda setuju, type setuju dekat bawah untuk Awesome Archery adakan lagi sesi live perkongsian yang bermanfaat sepanjang masa insyaAllah. Okey tuan, terima kasih banyak dan terima kasih kepada penonton live kerana sudi meluangkan masa. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bro Syamil. Awesome Archery memang awesome. Sama-sama, semoga Allah yang membalas jasa dan usaha daripada Bro Syamil. Allahu Akbar. Mudah-mudahan. Baik, kita tamatkan sesi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.